Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam slot kita itu siri para nabi, itu para nabi insya-Allah. Dan tentu saja Nabi yang pertama yang nak kita perbincangkan, yang sudah pun kita perbincangkan, ialah Nabi Allah Adam alaihissalam. Okey, Tayyib. Jadi kita nak sampai kepada babak yang sangat menarik. Orang kata dah sampai kepada dia punya climax lah. Dia punya yang kita nak lihat apa berlaku kepada Nabi Adam dari in action. Jadi sebelum tu saya lupa nak kata sebelum ini, kisah Adam ini tak pernah dirakamkan dalam sejarah lah. Dalam mana-mana buku sejarah. Dalam, tak masuk CNN ke apa. Dia first dalam kitab Allah lah. Yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi, ini menunjukkan bahawa ini adalah kisah yang paling tua lah, kita boleh kata begitulah. Dalam Al-Quran, iaitu ketika Allah hendak mengatakan bahawa hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi ini adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa saja yang Allah sampaikan itu adalah benarlah. Yang itu kita percaya 100% dengan apa yang disampaikan itu, kita punya iman. Okey, Tayyib. Jadi ini satu kisah yang agung, kisah yang disampaikan sendiri oleh pencipta kita. Sedangkan kita tidak ada ketika itu tidak ada satu manusia pun yang ada. Adam pun belum dijadikan. Okey. Jadi kita nak sampai kepada apa hari ini, kita nak bincang berkenaan dengan keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Setelah ditunjukkan bahawa Nabi Adam ini ada kelebihan, iaitu kelebihan ilmu. Ilmu itu nanti akan digunakan untuk mentadbir alam ini. So ilmu itu penting. Penting dalam beribadah dan penting dalam kehidupan dunia. Jadi ada dua manfaat ilmu ni. Ilmu manfaat ini, ilmu dunia pun bermanfaat, ilmu akhirat juga bermanfaat. Orang, kalau saya ada kawan, kita kata abang saya lah, dia mengajar silat. Orang kata ilmu manfaat ni, ilmu agama, sudah-sudahlah mengajar silat tu, pergilah mengajar agama pula. Misal ada orang kata macam tu, saya katakan kepada beliau, apa saja ilmu bermanfaat. Contoh, dia ajar budak perempuan dapat menjaga dirinya daripada diapa-apakan, dilakukan perkara yang jahat. Dia telah melakukan satu benda yang besar, iaitu pahala yang besar sebenarnya, sebab telah menyelamatkan maruah seorang wanita. Yang itu sebenarnya kita kena lihat konteks itu luas sekali. Ilmu Allah tu luas sekali. Kita lihat Allah bukan ajar Nabi Adam tu ilmu akhirat. Allah bukan ajar dia ilmu fiqh, Allah bukan ajar dia ilmu tasawuf, Allah bukan ajar dia ilmu berkenaan dengan syurga neraka. Tapi Allah ajar dia tentang nama-nama benda. Yang itu kita dapat lihat. Sebab apa? Sesuai untuk beliau akan diturunkan ke bumi nanti. Sebab bukan kekal di syurga, tetapi hendak diturun bumi yang telah pun disediakan. Jadi kisah ni masih lagi berlaku di syurga, berlaku di langit. Jadi Allah SWT melanjutkan firman dia. Kita nak pergi ke surah Al-Baqarah lagi. Dalam ayat 33, setelah daripada Adam AS menunjukkan kebolehan dia, kelebihan dia dalam ilmu berbanding dengan para malaikat dan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Jadi Allah kata apa? Qala wa iz qulna lil malaikati isjudu. Sekali lagi, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ayat ni berkata bahawa, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Sebelum tu kita lihat, menarik sekali. Ini pandangan daripada Ustaz Muhammad Alihan dalam ceramah beliau. Cover tu dulu. Lama dah saya dengar tu dulu. Semuda remaja ni. Taklah muda remaja, beberapa tahun yang lepas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman sebelum ini, wa a'lamu ma tubadu. Aku tahu apa yang kamu nyatakan. Wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Menurut Ustaz Norman Alihan, ayat ini boleh jadi umum, apa saja Allah mengetahui, dan boleh jadi juga khusus untuk ayat ini. Apabila Allah mengatakan wa'lamu ma tubadun, aku tahu apa yang kamu nyatakan, bermaksud aku tahu sebelum ini malaikat ada rasa macam susah hati sedikit. Kenapa nak dijadikan khalifah yang akan menumpahkan darah ni? Jadi bertanyakan hikmah. Peliklah sikit. Okey, itu Allah tahu, jelas. Dinyatakan secara terbuka, tidak disorok-sorok perasaan itu. Terus bertanya, pengajaran kepada kita, kalau kita ada ragu-ragu, kita belajar satu amalan. Amalan tu orang buat benda pelik-pelik. Ataupun amalan tak pelik, kita tak biasa, kita tak tahu ada dalam hadis. Jadi, kita pun tak tahu dalam Quran, kita tak tahu. Kita tanya, jangan biarkan kita terus sesat dalam cahaya, kan? Yang itu. Jadi malaikat dia ada satu benda yang dia nak dia pelik. Bukan dia nak tentang Allah, dia tahu Allah itu Maha mengetahui, dia tahu. Tetapi dia nak tanya supaya tenang hati dia. Lihat nanti Nabi Ibrahim pun buat perkara tersebut bila kita sampai dalam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun hendak melihat Allah. Kerana apa? Nak supaya tenang hati mereka. Tapi itu antaranya. Jadi bila kita akan sampai insya-Allah dengan izin Allah. Hari ni pun tak apa-apa nak nasihat, tapi rasa macam sayang pula kalau tak berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana. Okey, apa pun Allah kata wa iz qulna lil malaikah. Jadi apa? Minta maaf. Sebelum tu wa ma kuntum taktumun. Dan kamu, apa yang kamu sembunyikan. Jadi menurut Ustaz Norman Alihan, apa yang disembunyikan? Apa yang ada dalam hati iblis. Sekarang tak disebut lagi, tengah suspend ni. Nanti tiba-tiba je baru sebut pasal iblis. Jadi menarik. Kita kena tengok ayat lain pula dalam Quran. Nanti ada yang tertanya juga. So hari ni banyaklah bincang sikit. Ada yang tertanya pula, kenapa Allah tak buat turutan Sebab ini bukan buku cerita satu. Tapi kalau kita tengok movie, kalau tengok siri TV lah kita lihat. Siri TV pertama dia macam ni. Tiba-tiba dah jadi Superman dah. Tiba-tiba orang buat balik cerita masa dia kecil. Ada Smallville misal. Season lain pula baru bagi tahu dia buat benda ni. Oh, kalau kita tengok kisah Nabi Musa, kita awal-awal kita lihat pasal dia keluar daripada, bawa orang Mesir ni keluar daripada Mesir. Bani Israel ni keluar daripada Mesir. Tiba-tiba alih-alih kita tahu kisah dia macam ni, dia pun pernah terbunuh orang. Jadi kita dapat lihat perkara tersebut macam menunjukkan menimbulkan kejutan lah, supaya kita boleh terus nak baca apakah kisah-kisah yang akan berlaku selepas ini. Okey, itu menariknya. Allah buat teknik ni sebelum orang-orang filem buat benda tersebut. Sebelum orang-orang dalam drama buat perkara tersebut. Untuk menunjukkan Quran ini advance, lebih advance daripada pemikiran manusia lagi, sebab dia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Cuma dalam kisah ni kita nak ikut turutan lah, sebab ini kisah para nabi. Okey, jadi apa yang tersembunyi ialah apa yang dalam hati iblis. Perasaan iri hati dia, perasaan cemburu dia. Kita katakan sebelum ni pun dia dah lihat dah lembaga Nabi Adam AS tu sebelum dia ditiup roh lagi. Perasaan jealous itu telah mula ada. Bila cemburu, lama kelamaan dia akan membuat apa, kalau kita tak jaga, dia akan menyebabkan hati kita ni semakin lama semakin sakit hati. Sakit hati. Lama-lama dia akan menyebabkan kita melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bersakit hati kat orang ni bawa kebenaran, kita berkata tak boleh terima, dia ni sesat, dia ni keras sangat. Macam-macam lagi alasan kita, sebab kita dah mula ada jealous. Hati-hati dengan perkara tersebut. Halus sekali jarum yang syaitan masukkan, kerana nenek moyang mereka itu iblis itu telah melakukan perkara yang sama. Yahudi juga, depan ni kisah kalau dalam surah Al-Baqarah kita lihat kisah Yahudi pula, mereka pun dengki dengan Rasulullah. So mereka buat perkara yang sama, menjauhkan orang daripada kebenaran kerana kedengkian. Hati-hati tuan-tuan, dan saya ingatkan diri saya sendiri juga. Okey, kemudian wa iz qulna lil malaikah, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujud, hormatlah kamu li Adama, kepada Adam. Okey, kenapa perlu sujud kepada Adam? Ini adalah sujud sebagai ta'awudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kerana ini adalah perintah Allah. Syariat ketika itu, kita katakan bahasa mudah, syariat ketika itu Allah benarkan untuk sujud kepada manusia yang bernama Adam ini.
Boleh ke macam tu? Boleh, sebab Allah yang buat syariat. Allah boleh ubah bila-bila masa dia mahu. Kita tak boleh ubah syariat, Allah boleh sebab Allah yang buat syariat. Yang penting, sujud kerana apa? Bukan sujud penyembahan, sujud penghormatan sebagai pengiktirafan bahawa Adam ini adalah khalifah di muka bumi. Bukan malaikat, bukan jin. Haiwan apatah lagi tidak berakal, tak masuk buku langsung lah. Okey. Jadi itu dia sebenarnya yang kita kena fikirkan. Dia adalah perintah Allah. Kenapa nak bagi duit kat adik-beradik? Malas dia orang, malas kerja apa semua? Tak. Bukan soal itu. Ni soal adalah perintah Allah. Kenapa nak bagi duit kat anak yatim dia kaya? Kenapa nak jaga dia? Ya, tapi dia tak reti nak jaga duit dia sendiri. Takut dia habis dia baras. So, kena jaga duit untuk dia. Sebab mak ayah tak ada. Jadi itu. Kerana apa kita ikut? Kerana perintah Allah. Kenapa nak kena selawatkan Nabi? Sebab perintah Allah. Ingat? Itu dia. Senang saja sifir je apa saja yang Allah suruh berkaitan. Kenapa nak kena taat kat ibu bapa? Kenapa nak kena taat ibu? Sebab apa? Perintah Allah. Itu ni, bukan senang nak dilakukan, tapi itulah sifir dia. Okey, taib. Baik, kita terus. Jadi fasajadu illa iblis. Semua ini sujud kecuali iblis. Persoalan yang selalu diungkitkan ialah, adakah iblis ini sebahagian daripada malaikat? Adakah nama dia Azazil? Adakah betul sebelum ni dia adalah ketua malaikat? Dia lupa nak doa untuk diri dia sendiri. Sedangkan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendoakan untuk sahabat dia, untuk saudara dia, dalam keadaan saudara tidak mengetahui bahawa malaikat akan aminkan untuk kamu juga. Kenapa malaikat tak aminkan untuk iblis? Untuk diri dia juga. Kejam sungguh malaikat. Pilih bulu manusia, dia aminkan, yang iblis dia tak aminkan. So boleh dipersoalkan. Sebab itu datang daripada kisah, bukan datang daripada hadis yang sahih, bukan datang daripada Quran, maka masih boleh diragukan. Jadi, adakah dia sebahagian daripada iblis? Sebelum kita lihat pada penjelasan Dr. Solah, kita lihat sendiri penjelasan Allah. Mudah. Sebab itu kita kalau mentafsirkan ayat Allah, kaedah yang paling utama yang kita belajar dalam usul tafsir dalam buku Quran, apa yang kita belajar ialah menafsirkan ayat Allah dengan ayat Allah. Kalau tak ada ayat Allah, baru tafsirkan ayat Allah dengan hadis Nabi SAW. Kemudian barulah dengan dari segi bahasa. Kemudian barulah kalau dia membenarkan dengan tafsir ra'i. Tafsir apa? Tafsir berdasarkan akal fikiran. Tapi masih lagi base dia dengan Al-Quran dan hadis. Bukan main-main belasah saja. Ada base dia. Okey. Jadi kita lihat dalam suratul Kahf sendiri. Izinkan saya buka dulu. Tayyib, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-50 suratul Kahf, surah yang ke-18, kita orang Melayu panggil suratul Kahfi kan. Jadi dan ingatlah, wa iz qulna, ayat lebih kurang macam surah Al-Baqarah juga. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Iblis ni sebagai apa, malaikat ke? Allah kata kana minal jin. Apa dia? Dia adalah daripada golongan jin. Khalas, selesai. Tak perlu nak fikir jauh-jauh, tak perlu nak berfalsafah, tak perlu nak fikir pening-pening kepala. Allah dah selesaikan. Tapi ada orang tak tenang ayat Quran, so kita bawa pandangan lain. Kita bawa apa yang Syekh Solah kata. Syekh Solah kata, dia kata ulama ilmu nahu, dia kata dalam ilmu nahu ni ada apa? Ada istisnak munfasil. Ini berlaku apabila al-musanna, itu bahagian yang dikecualikan itu bukanlah daripada jenis al-musanna minhu yang disebutkan sebelum itu. Jadi Syekh Solah pun terangkan dengan bahasa mudah. Tadi bahasa saintifik, saya pun tak faham kan. Kita semua pun tak faham apa ni kan. Peningkan kepala pagi-pagi Ramadan ni. Dah tak ada keluar rumah, boleh keluar sikit-sikit je kan. So contohnya, aku telah makan makanan kecuali air. Maka air adalah minuman dan bukanlah daripada jenis makanan yang dimakan. Kadang-kadang kita cakap dalam bahasa itu, aku dah makan dah, tapi tak, aku dah makan semua kecuali air. Air tu makanan ke? Tak. Air tu bukan makanan, tapi disebut sebab sekali lebih kurang. Dia pun ada kat situ. Aku dah makan dah, cuma tak minum ke? Itu jelas sangat. Aku dah makan kecuali air. Aku dah makan semua makanan kecuali air.
Air adalah minuman, bukan daripada jenis makanan. Begitulah. Pada dalam sisi malaikat tu lebih mulia daripada iblis dan mungkin lebih ramai. Jadi Allah pun nyatakan malaikat kecuali iblis. Jadi nak bagi tahu apa? Fokus utama ialah perkataan sujud tu. Yang sujud tu bagi tahu dulu, jangan bagi tahu yang tak sujud. Nanti orang ikut yang tak sujud. Bagi tahulah yang sujud dulu. Sebab tu Allah, itu cara kaedah yang Allah ajarlah. Dalam Quran banyak sekali macam tu pun kaedah. Kadang-kadang celakalah orang bersolat. Celaka semua orang bersolat? Tak, yang tak khusyuk. Jadi macam itulah, walaupun perbandingannya tak tepat. Tetapi yang lebih tepat tadilah saya dah minum semua makanan, saya dah makan semua makanan kecuali air. Macam tu. So semua malaikat sujud kecuali iblis. Tak perlu nak bagi tahu yang rakyat bawahan yang marhan ni lah. Bagi tahu yang lebih besar itu, taraf yang lebih tinggi itulah. Itu para malaikat yang taat. Maaf, batuk sedikit. Okey, tapi dalam Quran sini dah jelas katakan minal jin. Jadi kita nak tahu, lepas ni Allah tak panggil lah iblis ni dengan nama dia iblis. Kita kata nama dia iblis. Nama dia bukan Azazil sebab Azazil itu nama datang daripada tempat lain. Kita ambil direct dari Quran. Ada yang mengatakan iblis ni maksudnya sedemikian. Tetapi Syekh Rasulullah kata iblis itu bukan nama Arab. Okey, yang kita faham. Jadi maknanya bukan begitu. Nama dia iblis. Kita ambil sahaja. Tak penting pun nama dia apa pun. Yang penting perbuatan dia itu jahat. Tapi kemudian setelah dia buat nak menghasut, Allah tak sebut nama iblis dah. Allah sebut nama dia syaitan. Jadi apa beza iblis? Apa beza syaitan? Apa beza jin? Jin ni adalah jenis dia. Adam jenisnya manusia. Adam jenisnya manusia lah. Adam adalah manusia, dijadikan daripada tanah. Iblis pula adalah jenis daripada jin, dijadikan daripada api. Adakah dia jin pertama ke, dah ramai ke jin sebelum ni, dia je yang terpilih duduk dengan Allah? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya tak hidup lagi, tak lahir lagi zaman tu. Tak ada siapa boleh sahkan perkara tersebut, kerana tak ada satu manusia pun yang ada ketika itu. So kita relax saja, tawakuf saja, kita terima saja apa yang Allah kata. Jadi kisah kepada Nabi kita tak ada cerita-cerita daripada yang tiba-tiba dia jadi jahat kerana lupa doa diri dia ke apa, dia ni fallen angel ke, tak ada. Dia Lucifer ke apa, tak. Dia fallen angel, tak ada. Dia kisah dia memang dia jin. Dia jin. Asalnya beribadah pada Allah. Kita kata martabat tinggilah juga. Mungkinlah tak setinggi malaikat, tak adalah jadi ketua malaikat, tetapi apa? Tetapi dia ni ada iri hati. Nanti kita cerita sedikit insya-Allah. Jadi sebab tu bila kita kerana kisah-kisah yang mengatakan bahawa ni ketua malaikat, so kita takut kepada iblis ni berlebihan, sedangkan malaikat para jin ni takut dengan para malaikat. Kita dapat lihat dalam para jin ni nak naik ke langit, tak boleh naik dah. Sebab apa? Dilontar dengan apa tu, taik bintang lah kita katakan begitu. Apa oleh para malaikat. So para malaikat ni lebih hebat, lebih kuat daripada para jin ni. Untuk antaranya lah. Okey. Taib. Jadi dia tak sujud. Siapa tak sujud? Iblis tak sujud. Kenapa dia tak sujud? Sebab dia sombong. Jadi ada tak kisah tentang perkara tersebut? Ya, ada dinyatakan dalam surah lain. InsyaAllah kita akan ceritakan berkenaan dengannya pada waktu yang lain. Saya pun dah tak terbatuk dah. Jadi dah tak nak pergi berehat sedikit sampai saya siapkan kerja yang lain. Apapun itu saja kita pembincangan kita hari ini. So semua sujud kecuali iblis. Sebab apa? Iblis ada iri hati. Iblis ada iri hati, bukan sekadar iri hati, dia ada perasaan sombong. Nak tahu insya-Allah dalam video yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Kalau ada sebarang komen, ada sebarang pertanyaan misal, kalau boleh jawab saya jawab, kata kawan-kawan boleh jawabkan. Para asatizah yang lebih hebat boleh tolong saya. Kalau ada salah, silap, sila tegur di Facebook saya. Okey, supaya apa? Supaya saya boleh tahu. Kata saya tak tahu. Okey, jadi itu sahajalah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sentiasa mahu mendengar kisah para nabi ini, kerana kisah para nabi ini menenangkan jiwa, membuka hati supaya menjadi kita memujuk hati. Kalaulah aku ni susah, lihatlah orang sebelum ni susah juga. Kalaulah aku diuji, lihatlah Nabi Adam juga diuji. Ujian ni hakikatnya kita dua ni bumi ni memang untuk diuji.
Adam AS diuji ketika di syurga lah lagi. Nanti kita akan lihat kisah tersebut. Banyak sekali nak kisah. Kisah Nabi Adam ni pendek, tapi dia cerita dia panjang untuk diperbincangkan. Menarik sekali insya-Allah. Lepas tu kita akan bincang pula kisah daripada Nabi yang lain pula insya-Allah. Tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.